tanpa Ustaz melengahkan masa, sama-sama kita mendengar motivasi daripada Murabbi Naim. Dua tangan sikit. Jangan lupa untuk unmute. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Hari ni Ustaz nampak ada beberapa muka barulah. Ustaz nampak ada seorang puteri dan ada seorang putera. Ada dua putera. Tapi itu putera yang raja tu semua. Lagi putera yang muda. Okey, baik. Jadi kepada anak solehah Nur Silah. Betul Ustaz panggil Nur Silah? Ni kena tukar nama dah ni. Oh bukan. Oh, itu nama ibu Nama ibu. Dan anak soleh Muizzuddin, betul Ustaz panggil? Betul Okey, baik. Jadi Ustaz nak break the bond dulu dah. Sebab Ustaz nampak mungkin macam alamak, berdebar lah first time masuk tempat tiba-tiba orang tak kenal semuanya. Jadi kita akan buat ice breaking dulu, insyaAllah. Ustaz tak planning, tapi tiba-tiba Ustaz nampak macam ada dua muka baru, dua muka anak soleh, dua muka anak solehah. Jadi Ustaz rasa Ustaz nak buat ice breaking dulu lah. Bagi kita apa? Bagi kita longgar-longgar sikit. Tak masuk lagi. Ni tak masuk lagi benda-benda yang Ustaz nak share tu. Okey. Jadi Ustaz nak buat satu permainan fokus untuk antum. Daripada sini Ustaz boleh tahulah antum fokus ataupun tak fokus. Okey. Setiap kali Ustaz sebut nombor 1. Dengar Ini ujian pendengaran. Setiap kali Ustaz sebut nombor 1, Ustaz nak semua buat macam ni. Okey. Alright. Setiap kali Ustaz sebut nombor 5, antum kena buat macam ni. Okey. Okey, nampak Dengar Ingat nombor berapa, nombor berapa? 1 macam ni. 5 macam ni. Okey, ingat Nombor 3. 1, 5. Ustaz tak pergi 1, 2, 3. Ustaz nak antum dengar, fokus betul-betul. Nombor 5 tadi yang macam ni. Nombor 3 macam ni. Nombor 3 macam ni. Okey. Jelas Nombor 2. Nombor 2 macam ni. Nombor 2 macam ni. Dan nombor 4. Nombor 4 macam mana? Nombor 4 favorite Ustaz Khaidir lah. Macam ni. Yang ni favorite Ustaz Khaidir. Nombor 4 macam ni. Okey. Itu ada 5 nombor sahaja. Fokus betul-betul dekat apa arahan Ustaz. Setiap kali Ustaz sebut 1, antum kena buat macam ni. 4 macam ni. Okey. Okey, jelas Standby. Standby semua. Ustaz akan mula. Okey. Nombor 3. Sudah tak ingat dah apa benda nombor 3. Ustaz, nombor 3 lupa Ustaz. Nombor 3 apa nombor 3? Ni babai, bukan macam ni. Okey, kita mula balik. Ustaz terang Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Nombor 1 apa? Nombor 1 macam ni. Nombor 5 macam ni. Nombor 3 macam ni. Nombor 4 macam ni. Nombor 2 yang macam ni. Okey. Boleh Boleh. Kita try sekali lagi. Nombor 4 macam mana? Kita tak main lagi. Nombor 4 macam ni. Nombor 4 macam ni. Okey, faham. Muizzuddin faham tak? Jelas tak? Muizzuddin faham Okey, nombor 4 macam ni. Macam tu. Okey, nombor 2 macam mana? Kita test dulu. Betul. Okey, Muizzuddin dah nampak dah. Okey, baik. Jadi semua, Ustaz nak buat dalam keadaan berdiri. Ustaz nak minta semua berdiri. Dan kita akan main game ni. Alright. Okey. Ustaz tak nampak tu. Ada yang Ustaz tak nampak. Ismail tak nampak. Naufal Ustaz tak nampak. Naufal kena tengah. Tinggi sangat. Apa tak nampak muka dia? Naufal tinggi sangat. Naufal tinggi ya Naufal. Macam mana Sampai kena bongkok tau. Angkat sikit kamera. Boleh angkat kamera? Tak boleh Okey macam tu. Alright. So, ready semua? Ustaz akan mulakan. Nombor 5.
Okey, pandai. Nombor 4. Nombor 1. Nombor Tak cilambat, tak 3. cilambat. Nombor 3. Nombor 5, 4, 3, 2, 1. Buat serentak. Sudah. Tiba-tiba kena joget. Dah semua tu dah lost lah Ustaz. Tiba-tiba kena Lost, joget Ustaz. je. Tak tahu lah, Ustaz, tak faham. Okey, bagi tepukan dekat semua insya-Allah. Alright. Takut mak mengejut kan, minta kat pintu. Apa hal anak aku ni berjoget-joget pagi-pagi buta. Okey. Baik, semua boleh duduk. Semua boleh duduk insya-Allah. Okey. Alright, alhamdulillah. Jadi Ustaz harap Nur Fatimah. Okey, Ustaz harap Nur Fatimah dan Izzuddin insya-Allah sama-sama malam hari pagi ni kita santai je. Untuk motivasi on top, kita ambil ilmu tapi dalam masa yang sama kita santai-santai insya-Allah. Relax je. Tapi yang penting kita ambil point dan kita terapkan dalam kita punya kehidupan seharian kita. Okey, sebelum Ustaz mulakan, Ustaz nak test dulu. Jelas tak suara Ustaz? Sebab Ustaz buka kipas, takut angin ganggu. Jelas tak? Ada putus-putus tak suara? Tak ada? Okey, buat nombor 5 sekali. Lambat dia kena peka. Sebab game ni Ingat sampai tau, lepas masa tengah. Ustaz tengah motivasi, kena bersedia untuk disuruh. Nombor 4, nampak? Dia kena bersedia. Selalu kena bersedia. Cepat. Alright. Jadi, hari ni, siapa yang dah hantar dekat chat tajuk kita apa? Dah hantar ke? Sebab Ustaz tak perasan Ustaz termasuk lambat. Okey. Hebatnya bersahabat dengan Al-Quran. Hebatnya bersahabat dengan Al-Quran. Nombor 1. Sebelum Ustaz mulakan, Ustaz nak tanya dekat antum. Sebab apa Ustaz gunakan tajuk hebatnya bersahabat dengan Al-Quran? Bukan. Hebatnya berkawan. Ataupun hebatnya ada geng. Sebab apa Ustaz guna term sahabat? Antum faham tak? Sebab apa antum Ustaz guna sahabat? Bukan kawan. Hebatnya berkawan. Hebatnya berdamping ke apa benda lah. Apa lagi? Apa lagi? Kalau kawan Ustaz dah tak tahu. Tapi kenapa Ustaz gunakan term bersahabat? Bunyi Arab. Ustaz suka Muizzuddin aktif. Bagus. Sebab bunyi Arab Muizzuddin. Sebab bunyi Arab sahabat. Okey. Jadi sebab apa? Okey, bunyi Arab. Lagi-lagi, siapa lagi tahu? Bagus Muizzuddin. Siapa lagi tahu sebab apa Ustaz guna term sahabat? Apa beza sahabat dan juga kawan? Ada beza tu sahabat dan kawan. Kalau sahabat lebih mungkin rapat dia daripada kawan. Ustaz suka Nur Fatimah. Proaktif. Bagus. Semua kena proaktif. Bila Ustaz tanya dia bagi jawapan. Bila Ustaz tanya dia bagi jawapan. Bagus. Sebab yang pertama, dia kata sebab guna term bahasa Arab. Yang kedua, lebih rapat daripada kawan. Okey. Jadi, kita tengok dekat sini. Sebab apa Ustaz gunakan term sahabat? Sebab sahabat adalah orang yang kita sentiasa ada dekat dia. Walau senang, walau susah. Betul tak? Tu sahabat. Time kita senang, kita ada dengan dia. Time kita susah pun kita ada dengan dia. Time kita lapang, kita ada dengan dia. Time kita sibuk pun kita ada dengan dia. Time kita berdiri, kita ada dengan dia. Time kita duduk pun kita ada dengan dia. Time kita kenyang, kita ada dengan dia. Time kita lapar pun kita ada dengan dia. Time kita nak mengadu kesusahan kita, kita ada dengan dia. Time kita nak berkongsi berita gembira pun kita ada dengan dia. Itu sahabat. Betul tak? Kan? Time kita nak mengadu kesusahan, kita cari sahabat. Time kita nak berkongsi kesenangan pun kita cari sahabat. Dia sama macam yang Fatimah bagi tahu tadi. Sahabat lebih akrab. Kita lebih rapat daripada kawan. Kawan kita boleh ramai. Betul.
Kawan kita boleh berjuta, kita boleh kawan dengan ramai-ramai. Tapi sahabat kita, kita akan minimalkan 5 orang, 4 orang, 3 orang aja. Sebab apa? Sebab tu yang kita selesa. Tu beza sahabat dan juga kawan. Dan sebab itulah Ustaz gunakan term hebatnya bersahabat dengan Al-Quran. Bukan berkawan, bersahabat. Sebab time kita senang, kita ada dengan Al-Quran. Time kita susah, kita ada dengan Al-Quran. Time kita lapar, kita ada dengan Al-Quran. Time kita kenyang, kita ada dengan Al-Quran. Time kita sedih, kita cari Al-Quran. Time kita gembira, kita kongsi dengan Al-Quran. Sebab itulah Ustaz gunakan term hebatnya orang yang bersahabat. Jangan berkawan, tapi bersahabat. Bersahabat tu apa? Sentiasa berdamping. Sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Kalau Nur Fatimah ataupun Muizzuddin nak tahu, kita dah ada dah 2 siri. Banyak dah kelebihan-kelebihan yang Ustaz dan Murabiah Khadir kongsikan tentang apa? Tentang hebatnya bersahabat dengan Al-Quran. Jadi Ustaz harap tak naklah antum berdua ni, antumah berdua ni terlepas. Boleh tak Ustaz nak minta sahabat-sahabat antum ni ulang balik? Apa poin-poin supaya kawan-kawan kita ni dapat? Apa poin-poin penting yang Ustaz dah kongsi, Murabiah Khadir dah kongsi untuk siri kedua dan siri pertama sebelum ni. Okey, baik, boleh. Boleh tak Ustaz nak minta sahabat-sahabat yang kita kongsi, yang mana kita ada Ustazah, Ustazah pula dah, Mujahidah Alisha, kita ada Mujahid ataupun Maulana Ismail, kita ada Mujahidah Insyirah, kita ada Mujahid Ibrahim dan juga Mujahid Naufal. Ni semua askar-askar Ustaz ni. Kalau orang tanya siapa askar Ustaz, inilah Ustaz akan susun semua ni. Inilah barisan panglima dan pahlawan Ustaz. Okey, baik. Jadi Ustaz rasa Ustaz nak panggil Ibrahim. Boleh tak Ibrahim share poin yang pertama? Dekat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat baru kita, apa hebatnya orang yang bersahabat dengan Al-Quran ni? Poin yang pertama. Yang pertama, perniagaan Al-Quran ni macam perniagaan yang tidak akan rugi. So kalau kita baca pun dia takkan rugi lah. Kalau kita ambil masa dengan dia pun dia takkan rugi. Terbaik Ibrahim. Bagus. Poin dia bukan setakat dibagi poin, dia elaborate lagi. Nampak tak pahlawan Ustaz? Dia kata apa? Orang yang bersahabat dengan Al-Quran ni adalah dia seperti ada perniagaan yang tak pernah rugi. Berdasarkan dalam ayat Al-Quran, Ustaz dah kongsi yang sebelum ni. Tapi macam orang yang berniaga yang tak pernah rugi. Untung je memanjang. Itu hebatnya orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Poin yang kedua, Ustaz nak panggil Mujahidah Insyirah. Boleh tak kongsi dekat sahabat-sahabat, apa poin yang kedua? Orang yang susah nak baca Al-Quran dengan senang pun akan dapat pahala juga. Apa dia? Sekali lagi tak dengar. Orang yang susah nak baca Al-Quran dengan senang tu dia dapat pahala tu. Okey. Sambung daripada poin yang Mujahid Ibrahim tadi. Kata perniagaan tak pernah rugi. Lepas tu Insyirah pula bagi tahu. Sebab apa tak rugi? Sebab orang yang gagap baca Al-Quran pun dapat 2 pahala. Orang yang mahir baca Al-Quran pun dapat pahala. So tak rugi. Kalau orang yang gagap baca pun dapat pahala. Orang yang tak gagap baca pun dapat pahala. So selagi mana dia bersahabat dengan Al-Quran, selagi tu dia dapat pahala. Okey, tu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita nak jemput Alisha. Alisha ni dia kena 5 minit, ustaz lagi 5 minit sebab dia nak explain lagi. Poin yang ketiga adalah Al-Quran akan memberi syafaat di akhirat. Al-Quran sebagai pembawa syafaat, pemberi syafaat dekat hari akhirat. Ingat, dekat hari akhirat nanti kita tak nak pun duit RM 1 juta. Kita tak nak pun kereta Mercedes dekat hari akhirat nanti. Kita tak nak pun rumah banglo 40 tingkat dekat hari akhirat nanti. Kita tak nak pun muka yang handsome, muka macam model dekat hari akhirat nanti. Kita tak nak pun iPhone 14, iPhone 15, iPhone 200 dekat hari akhirat nanti. Apa yang kita nak dekat hari akhirat nanti? Kita nak syafaat. Dan salah satu syafaat
adalah Al-Quran. Sebab tu orang yang bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran tu akan jadi pemberi syafaat kepada dia. Oh, banyak tu. Untung tu. Yang kelima, yang seterusnya. Ustaz tak ingat dah yang keberapa. Ustaz nak jemput Ismail. Maulana. Jadi, penghafal Al-Quran adalah orang yang paling layak menjadi leader. apa dia? Penghafal Al-Quran adalah orang yang paling layak menjadi leader. Orang yang paling layak menjadi leader. Ni poin Murabi Khidir. Dia apa? Murabi Khidir bagi tahu orang yang bersahabat dengan Al-Quran ni yang paling layak jadi leader. Dia yang paling berkelayakan. Kalau kita susun orang tu, dia yang paling berkelayakan untuk menjadi ketua, leader. Jadi antum yang semua yang ada dekat sini yang bersahabat dengan Al-Quran ni, antum adalah calon-calon leader. Calon-calon ketua, calon-calon pemimpin insya-Allah. Okey, seterusnya Ustaz nak jemput Naufal. Kongsi poin yang terakhir sebelum Ustaz masuk untuk hari ini. Naufal. Naufal tiba-tiba gerak tu. Hello. Tiba-tiba jadi anak patung. Naufal sangkut. Safely. Okey. Nampaknya Naufal. Tu dia. Ustaz. Hello. Assalamualaikum. Alamak. Terus terkeluar. Okey. Jadi, tak apa. Ustaz sambung dengan ciri yang ketiga. Hebatnya orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Nur Fatimah dan Muizzuddin, okey? Boleh? Ke Ustaz laju sangat? Tak laju tak okey Okey, buat nombor 4 sekali. Okey. Buat nombor 4 sekali. Okay. Betul ke part nombor 4 macam tu? Part macam tu Okey, baik. Naufal dah okey? Sikit Ustaz. Yang sila Ustaz. Okey, baik. Okey Alright, Ustaz nak teruskan tanpa membuang masa sebab kita masa pun terhad. Jadi, hebatnya orang yang bersahabat dengan Al-Quran, Ustaz akan bacakan hadis daripada Ibn Omar. Dia meriwayatkan daripada Nabi SAW. Jangan sana lagi hadis ni. Dia kata, la hasada illa fisnatain. Rajulin atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Ustaz bagi tahu dulu, nanti Ustaz akan bagi tahu poin dia. Tiada hasad ataupun tiada iri hati melainkan kepada dua orang. Lelaki yang dikurniakan Al-Quran oleh Allah lalu dia mengamalkannya waktu siang dan malam, dan lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia menginfakkan di waktu siang dan malam. Maksud dia apa? Nabi SAW bersabda, dia kata tak boleh nak jealous. Jangan jealous. Sebab apa? Sebab dengki. Dengki ni kan benda yang tak baik, betul. Dengki ni benda yang mazmumah. Tapi kata tak boleh. Memang kita haram untuk berdengki. Melainkan kepada dua orang. Kita boleh dengki dengan dua orang. Orang lain tak boleh dengki. Kita boleh dengki dengan dua orang. Siapa dua orang tu? Adalah orang yang diberi oleh Allah Al-Quran. Lalu dia mengamalkannya siang dan malam. Rasulullah bagi kebenaran. Untuk orang lain, nak dengki, dengkilah dengan orang yang baca Al-Quran. Maknanya apa? Kedudukan tertinggi. Dengkilah dengan orang yang baca Al-Quran. Lalu orang yang beramal dengan Al-Quran ni siang malam. Dekat orang itulah yang kau patut tengok. Dekat orang macam itulah yang kita patut tengok dia. Bukan dengki dekat orang yang ada jutawan. Bukan dengki dekat orang yang ada Mercedes. Bukan. Sepatutnya kita dengki dekat orang yang boleh mahir dalam Al-Quran. Baca Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran siang dan juga malam. Hebat tak orang yang baca Al-Quran? Sampai Rasulullah suruh nak dengki-dengki dengan orang macam tu. Sebab apa? Sebab kedudukan dia yang hebat. Dapat tak poin Ustaz? Kan? Hebatnya orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Sebab apa hebat?
Sebab Rasulullah bagi tahu nak dengki dengan orang macam ni. Nak dengki orang macam ni. Sebab hebatnya dia. Betul? Tapi janganlah kita riak pula lepas tu. Janganlah kita pergi riak pula, kita beritahu yang kita hafal Al-Quran. Nak dengki dengan saya. Saya hafal Al-Quran. Jangan macam tu. Kita hafal Al-Quran, kita kena tahulah yang Al-Quran suruh kita berendah diri. Tapi nak kata kedudukan tinggi tu, Rasulullah SAW bagi tahu nak dengki, kena dengki orang yang beramal dengan Al-Quran. Hebatnya. Dan yang terakhir lah kot. Yang terakhir Ustaz nak kongsi, dan benda ni berkait rapat dengan antum. Berkait rapat dengan ikrar antum semua. Berkait rapat dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Tiap-tiap pagi yang kita nyanyikan lagu tu berkait rapat dengan kelebihan yang terakhir yang Ustaz nak kongsikan. Okey. Ya Allah, kuatkan semangat kami, permudahkan yang sukar, semoga mahkota syurga bukti cinta kami buat ibu ayah. Kita nyanyi hari-hari, betul? Dan itulah kelebihan bersahabat dengan Al-Quran yang terakhir yang Ustaz nak bagi tahu. Daripada Mu'az bin Anas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda. Dengar je, tak perlu salin. Man qara'al Quran wa 'amila bima fi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Bau'uhu ahsanu min bau'i syams fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Atau kama qala Nabi SAW. Poin yang terakhir yang Ustaz nak antum pegang betul-betul, antum semat dalam hati betul-betul, kelebihan orang yang bersahabat dengan Al-Quran dan beramal dengan kandungan dia, Allah akan memakaikan mahkota pada kedua-dua ibu bapanya di hari kiamat. Allahu Rabbi. Benda yang paling mahal yang kita boleh bagi dekat ibu ayah kita. Siapa kat sini sayang ibu ayah dia? Siapa kat sini sayang sangat-sangat ibu ayah dia? Siapa kat sini yang takut kehilangan ibu ayah dia? Takut sangat hilang ibu ayah. Kalau ibu ayah tak ada, tak boleh nak bayang hidup kita macam mana. Ustaz paling sedih. Ustaz paling sedih kalau Ustaz nampak ayah ataupun ibu Ustaz menangis. Ustaz akan kata, bagilah saya yang menangis. Jangan bagi ibu ayah saya menangis. Dia orang dah susah banyak dah untuk kita. Tapi bila Ustaz baca hadis ni, yang kita boleh bagi mahkota untuk ibu ayah, dia menguatkan lagi semangat Ustaz untuk apa? Untuk buat betul-betul dalam hafalan Al-Quran. Kita hafal, betul kita dapat kelebihan dia. Dalam masa yang sama, Nabi SAW bagi tahu Allah akan memakaikan mahkota pada kedua-dua ibu bapanya di hari kiamat. Dan mahkota tu, sinaran dia lagi cantik daripada sinaran matahari. Mahkota tu sinaran dia lebih cantik daripada sinaran matahari. Bayangkan betapa cantiknya mahkota tu yang dapat Hadisha pakaikan dekat ibu ayah Hadisha sekiranya kita bersahabat dengan Al-Quran. Antum semua nak pakaikan tak mahkota tu dekat ibu ayah antum? Ustaz tak dengar pun ada orang semangat nak pakaikan mahkota dia. Antum nak pakaikan tak dekat mahkota? Antum nak pakaikan mahkota tak dekat ibu ayah antum? Nak. Macam nak lah Ustaz. Antum nak pakaikan tak mahkota dekat ibu ayah antum? Nak. Hadisha seorang je nak. Sekali lagi Ustaz tanya, antum nak pakaikan tak mahkota dekat ibu ayah antum? Nak. Nak. Semua nak. Sangat-sangatlah orang yang pelik kalau dia tak nak pakaikan mahkota dekat ibu ayah dia. Sebab apa? Sebab kita rela tengok ibu ayah kita senyum, gembira, bersyukur
dengan apa yang kita boleh bagi, dengan apa yang kita buat ni. Dan itulah pengakhiran Ustaz rasa untuk siri kita. Tak tahulah kalau Brother Khadir nak sambung lagi, ada siri yang keempat. Tapi bagi Ustaz, itu poin yang terakhir dan poin yang orang kata apa, ultimate. Poin yang sangat-sangat besar yang Ustaz pegang, yang membuatkan Ustaz persu atau teruskan dalam bidang perjuangan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita nak pakaikan, nak bagi, itulah. Umi, ayah, Angah tak janjikan Mercedes. Umi, ayah, Ustaz bahasa kat Angah dengan ibu ayah Ustaz. Umi, ayah, Angah tak janjikan banglo. Umi, ayah, Angah tak janjikan kemewahan. Angah tak kerja yang power-power, tak. Umi, ayah, Angah orang biasa je. Angah tak boleh bagi macam-macam. Tapi Angah pegang dekat hadis ni, yang mana kalau Angah beramal dengan Al-Quran, Angah dapat pakaikan mahkota dekat hari kiamat nanti. Mungkin itu, insya-Allah Umi ayah doakan untuk Angah terus istiqamah. Benda tu yang membuat kita semangat. Benda tu yang kita nak bagi sebenarnya. Suatu okey? Faham? Jelas? Okey? Alright. Jadi Ustaz rasa tak boleh panjang-panjang sebab kita pun dah nak masuk kelas, dah pukul 8.40. Jadi sekali lagi Ustaz nak semua alert. Semua alert, pandang Ustaz semua. Okey. Nombor 3. Muizzuddin je buat. Muizzuddin je buat. Okey. Nombor 2. Nombor 2 macam ni. Okey, betul. Nombor 1. Nombor 1 macam ni. Nombor 5. Nombor 5 macam ni. Nombor 4. Nombor 4 macam ni. Okey, bagus. Alright. Jadi alhamdulillah, Ustaz rasa dah selesai. Boleh tak Ustaz nak minta mujahid-mujahidah baru kongsikan apa yang antum dapat daripada perkongsian pagi ni? Boleh tak bagi satu poin je ke? Ustaz nak dengar suara sekali. Nur Fatimah dulu boleh? Okey. Boleh. Apa poin yang Nur Fatimah dapat? Allah akan pakaikan mahkota kepada kedua ibu bapa dia kalau dia membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Betul. Betul. Sangat-sangat. Poin yang sangat-sangat besar. Poin yang sangat-sangat tepat. Dan Nur Fatimah nak pakaikan tak? Nak. Okey, Muizzuddin, Ustaz nak tanya apa poin yang Muizzuddin dapat? Bersahabat dengan Al-Quran. Apa dia? Penting bersahabat dengan Al-Quran. Pentingnya bersahabat dengan Al-Quran. Betul. Ustaz ulang balik, betul. Okey. Pentingnya bersahabat dengan Al-Quran ni. Sebab banyak kelebihan yang kita dapat sebenarnya. Sangat-sangat banyak kelebihan yang kita dapat. Okey. Jadi Ustaz rasa setakat ini saja. Yang baik-baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu datang daripada kesilapan Ustaz. Jadi Ustaz harap antum semua semangat. Mungkin Nur Fatimah dan Muizzuddin akan mula kelas hari ini. Wallahu alam, Ustaz tak pasti. Jadi Ustaz doakan yang terbaik. Dan untuk mujahid dan juga mujahidah Ustaz tu sekalian, Ibrahim, Naufal, Ismail, Insyirah dan juga Alisha pun sama-sama kita buat yang terbaik untuk hari ini. Kita habiskan hari ini dengan yang cemerlang dan insya-Allah sama-sama Ustaz nak. Hari ini bukan 2 orang, bukan 3 orang. Tapi hari ini 2, 4, 6, 7 orang yang akan hantar win untuk Akmal On-Top insya-Allah. Kita buat yang terbaik. Jadi Ustaz rasa Ustaz sudahi kita punya sesi motivasi. Ustaz serahkan balik kepada Murabbi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Murabbi Naim. Terima kasih kepada Murabbi Naim. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Cahaya lebih bersinar terang di matahari di langit dunia. Pernah korang tengok tak pergi kat luar petang-petang tengah hari, rasa nak tengok matahari lah, pergi jengak lama-lama, tak payah tutup mata. Kan? Lepas tu
Boleh tak? Agak-agak dalam 10 saat boleh buat tak? Tak boleh. Sebab terang sangat. Kan? Matahari ni besar ni macam mana? Bumi ni, kita boleh muatkan bumi ni 1 juta bumi dalam matahari. Kata besarnya matahari. Tapi Allah bagi tahu apa dia, Nabi bagi tahu apa dia? Cahaya dia lagi terang daripada matahari yang korang tengok. Kan? Nak bagi tahu terangnya, specialnya hadiah yang kita bagi kepada ibu bapa kita. Kan? Berkenaan dengan mahkota ni, Ustaz rasa nampak idea baru. Apa Ustaz nak cerita dalam motivasi akan datang. Alright. Ustaz tak nak bazikan masa sebab kita banyak lagi misi yang kita nak kena buat. Kita dah 11 hari bermaraton ni, kan, baki dalam tak lama dah ni, tak nak habis dah maraton. Jauh mana kita boleh buat yang lebih baik daripada maraton yang lepas. Jauh mana kita nampak lebih jelas perjalanan kita, misi kita untuk dapatkan 3 juzuk pada minggu ni, bulan ni. Alright. Ustaz doakan yang terbaik untuk antum semua. Siru ala barakatillah. Ustaz lepaskan antum. Boleh masuk ke dalam link kelas masing-masing. Dan jangan lupa share learning point. Alright. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.